أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT sekali lagi untuk memulakan perkongsian kita. Masih lagi untuk mengenali kalimah-kalimah Al-Quran ya, dalam proses kita memahami ayat dan isi kandungan Al-Quran ya. Ingin saya beri peringatan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Saya tahu ramai yang kadang-kadang berminat untuk memahami Al-Quran dengan mengikuti kelas tafsir atau kelas tadabbur, tetapi tidak mengenal kalimah ya. Dalam pengalaman saya, proses tu tak berapa kemas ya, tak berapa kemas kerana kita cuba nak memahami ayat dan tafsir tapi kalimah tak kenal. So untuk kita memahami ayat Al-Quran ataupun tafsir, malah kalau kita nak belajar tadabbur, pastikan tuan-tuan semua mahir kalimah dulu ya. Mahir kalimah. Sebab tu dalam program-program saya tekankan kepada memahirkan kalimah dulu. Kadang-kadang kita faham apa yang diterangkan kepada kita, tetapi kita tak kenal pun kalimahnya yang membentuk makna itu ya. Jadi bila kita sendiri kita tak tahu. Ya, kalau kita dalam kelas tu ustaz bercerita pada kita, kita fahamlah sebab ustaz yang menerangkan ya. Tetapi yang pentingnya ialah kita ni sendiri. Apabila kita melihat ayat-ayat Quran tu, bila kita membaca dan kita cuba memahami, kita boleh faham sebab kita kenal kalimah. Selagi kita tak mahir kalimah tu, boleh mengikuti kelas tafsir boleh ya, tapi kita akan dapati dalam masa jangka panjang kita akan pembelajaran tu akan mendatar ya, sebab kita tak dapat mengupasnya sendiri dan memahami konteks ayat-ayat tu dengan kalimah-kalimah yang kita baca. Kalau kita mengenal kalimah baru, kita tahu, oh ini kenapa ditafsirkan begini, mengapa ini diterjemahkan begini, kenapa ayat ni mengatakan begini, sebab kita mengenal kalimah-kalimah tu. So mengenal kalimah adalah prerequisite ya, jangan lupa ya, prerequisite is a must. Kata orang putih kata is a must. Sebab tu saya banyak menumpukan kepada peringkat permulaan ni mengenal kalimah. Ya, ada 77,347 kalimah dalam Quran tu, mahirkan semuanya. Dia berulang kali pun, bukannya mana kita kena belajar 77,000 kalimah berlainan, tidak. Jumlah dia dalam 3,000 lebih saja ya, yang berlainan tu. Dia akan berulang kali ya, insya-Allah. So hari ini saya nak teruskan berkongsikan dengan sambungan perkongsian kita yang semalam, iaitu di dalam senarai isim fa'il ya. Isim fa'il kepada Aminah ialah mu'minun. Isim fa'il kepada Aminah ialah mu'minun dalam wazan yang keempat ya. Okey. Okey, saya kongsikan balik template ni, acuan ni. Ya. Isim fa'il kepada Aminah ialah mu'minun sebab dia mengambil acuan muf'ilun. Ya, saya kuningkan mu'minun tu acuan dia untuk peringatan kita semula ya. Kita dah belajar semalam ya. Mu'minun adalah dibentuk daripada acuan muf'ilun. Ya. Hamzah qata' tu gantikan fa jadi hamzah qata' yang sukun, mim gantikan ain jadi mim baris bawah, nun gantikan lam jadi nun dhammah. Jadilah mu'minun ya.
iaitu isim fa'il muf'ilun ialah wazan keempat. Itulah acuan bagi mukminun, ya. So kita sudah semalam berkongsikan daripada mukminun macam mana dia jadi bimukminina. Kita telah buatkan penerangan dan juga pembentukan kalimah, ya. Kalau saya nak shortcut, saya keluarkan saja yang semalam tu, ya, di dalam screenshot sebab semalam dah simpan, ya. Simpan dalam print screen tu, dia akan masuk dalam screenshot ni. Ya, ni screenshot ni banyak, ya. So kita ambil yang semalam ialah 23 hari bulan 23 hari bulan. Hari ni 23, semalam 22. Yang ni lah yang last kali ni. Okey. Kita buka yang screenshot semalam. Tu dia, ya. Okey. Mukminun, ya, adalah dibentuk daripada acuan muf'ilun, menggunakan kata dasar aminah. Dia jadi mukminun dengan hamzah qata' yang berkaki alif ni ia sukun, ya. Hamzah qata' ni disukunkan sebab fa yang sukun. Dia ambillah hamzah qata' yang berkaki alif ni yang sukun. Tetapi dalam tata cara tasrif, ya, apabila huruf sebelum hamzah qata' tu baris hadapan, jadi hamzah qata' tu tidak boleh mengambil kaki alif. Walaupun asal dia kaki alif, sebab sini berkaki alif, ya. Yang alif di bawah hamzah qata' tu kita panggil kaki dia lah. Hamzah qata' berkaki alif. So di sini hamzah qata' berkaki alif ni perlu ditukarkan, ya, kepada berkaki waw. Sebab apa? Sebab mim tu berbaris dhammah. Kalau mim berbaris atas tak apa. Kalau mim berbaris atas, hamzah qata' tu berkaki alif. Tetapi di sini mim bukannya baris atas, ya, bukan fathah. Dia baris dhammah. Jadi kena tukarkan kepada hamzah qata' tu mengambil kaki waw. Jadilah daripada mukminun yang ejaan macam ni ditukarkan kepada ejaan yang ini dengan perubahan kaki saja. Kaki kepada hamzah qata'. Jadi mukminun inilah tulisannya dan bukannya macam ini, ya. Lepas tu bimukminin ni dia ada yanun bermakna jamak. So kita kena jamakkan dulu mukminun tu, ya. Tapi disebabkan mukminun ni dia baris dhammah, ya, sekarang tak boleh tambah yanun terus, ya. Dia kena tambah waw nun dulu, ya. Nak menjamakkan mukminun ni, kita tambahkan imbuhan waw. Waw ni panggilkan waw jam'ah, ya. Waw plurality. Jadi kita tambahkan waw nun. Jangan tambah ya nun di sini, tak jadi. Ya, sebab apa? Nun tu baris hadapan, ya. Nun ni baris hadapan. Tambahkan waw nun. So bila tambah waw nun, nun yang bertanwin ni kena tukarkan kepada dhammah yang tidak bertanwin. Jadilah mukminuna. Ya. Kemudian dalam kalimah ni ada bi, masukkan bi kepada mukminuna tu, jadilah bimukminina. Kenapa? Bila ada ba baris bawah ni harfun jar, jadi mukminun tidak boleh lagi boleh mengambil marfu', ya. Itu undang-undang dia. Harfun jar dia akan memajrurkan kalimah mukminun kepada mukminina. Sebab tu bila digabungkan bi dengan mukminuna ni, dia menjadi bimukmini, nun turun ke bawah, ya, menunjukkan dia majrur. Dia majrur dan jamak, ya, majrur dan jamak. Jadilah dia bimukminina, ya. So bimukminina kita pun semalam telah berikan makna dia sekali, ya, iaitu dengan orang-orang yang beriman. Tetapi di dalam ayat tu
Ya, kita pergi semula ke ayat. So ini kita minimizekan. Kita pergi ke ayat. Ya. Dalam ayat tu kita tak perlu terjemah masukkan B sebab B ni ialah B supplemental dipanggil ya. Bar supplemental dia tambahan saja ya. Dia zaidah tambahan ya. So wama hum bimu'minin, tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Okey. So sekarang ni kita nak comparekan yang ni dengan yang ini. Sebab yang ini pun mukminin juga. Ya, yang ni pun mukminin. So kenapa sini mukminin dan apakah bezanya dengan di sini ya? So sekarang ni saya kopikan dua ayat ni sekali ya untuk panduan kepada tuan-tuan semua. Turun ke bawah ni. Satu ayat yang semalam dan satu ayat yang hari ini, iaitu ayat yang kedua ni. So, yang ni, okey. Yang ini mukminin, yang ni bimu'minin. Ya. So, yang ni kita sudah faham. Kenapa dia mukminin? Kerana ada harfun jar. Ya. Tetapi di sini tidak ada harfun jar. Ya, so soalannya kenapa sini mengambil mukminina bukannya mukminuna. Makna dia sama ya. Mukminin dengan mukminin ni adalah sama, iaitu orang-orang yang beriman. Ya. So di sini kenapa dia mukminina? Okey, so kita terangkan, letakkan dia ke bawah untuk menerangkan kalimah tu saja. Bawa ke bawah sini. Ya, so kita terangkan di sini colon tu maknanya penerangan dia lah ya, penerangan dia. Ya, kalau dua cara ya. Kalau kita nak gunakan arrow ke kanan pun boleh. Tapi itu biasanya kita dalam apa? Kalau nak menerangkan dalam komponen ya, berapa komponen pecahan semua tu kita gunakan arrow. Arrow maksud saya arrow ni ya. Arrow ni. Boleh ya. Itu kalau kita nak menerangkan pecahan. Boleh. Sini kita kalau nak menerangkan pecahan dia boleh ya. Saya menerangkan dalam bentuk apa? Bentuk komponen. Apa dia komponen sini agaknya? Komponen dia ada dua di sini. Kalau kita nak pecahkan, iaitu mukmini dengan yanun. Itu pecahan dia. Ya. So bila mukmini nak pecahkan, kita tak boleh tulis macam ni ya. Mukmini dengan yanun tak boleh, kerana mukmini kalau kita pecahkan, kita menulis dia tidak boleh tanpa tanwin. So ini kena tukarkan kepada tanwin. Kalau kita nak buat penerangan tentang komponen. Mukminina ni dia ada dua komponen. Satu komponen kata namanya iaitu mukminin. Ya. Yang ni dah bertanwin tu belum lagi ya. Okey, ambil tanwin dia yang ni. Tu dia. Sepatutnya dia mukminin ya. Kalau kita tidak gabungkan dengan yanun. Jadi bila kita pecahkan dia adalah mukminin dengan yanun. Yanun adalah ya apa? Jam'ah. Ya jamak ya. Dan diikuti dengan nun baris atas. Inilah dipanggilkan imbuhan jamak kepada mukmin. Itu kalau kita nak menerangkan dalam bentuk komponen. Okey, kita gunakan arrow ni. Kalau kita nak menerangkannya description, penerangan dia ya, kita gunakan colon. Macam itulah. Ya. Mukminin dengan yanun ni ataupun yang dibentuk menjadi minina ni
Ya, dua cara kita boleh buat ya. Kalau dia mengelirukan macam ni, kita boleh buat cara lain ya. Itu kita buat macam mana? Bawa mukminina ke sebelah kiri ya. So sekarang ni saya bawa, saya gunakan terbalikkan arrow tu. Balikkan arrow. Dan ambil mukminina ni bawa ke kiri lagi. Lagi jelas lah ya. Macam pakai cara lah tu. So saya buangkan sini. So kita mulakan penerangan tu. Iaitu mukminina ni sebenarnya ada dua komponen, iaitu mukminin dengan yanon menjadi, baru kita boleh terangkan kalimah mukminin tadi adalah apa ya? Tengok konstruk ayat ni ya. So dia adalah khabar ya. Dia adalah khabar kana. Kita panggil dia khabar kana. Okey, kana bila khabar kana dia mesti apa? Mansub. Mim, nun, shad, waw, ba. Itu dia. Khabar kana mansub. Kalau nak apa? Kalau nak jadikan ayat Melayu, kita taruh yang lah ya. Pergi ke sini letak yang. Yang mansub. Maknanya i'rabnya yang mansub. So mana datangnya khabar kana ni? Tuan-tuan tengok di sini ada kuntum. Ya. Kuntum adalah daripada kana. Ya, kana tambah tum dia jadi kuntum. Jadi tum tu ialah apa? Tum tu ialah isim kepada kana ya, dan mukminina adalah khabar kepada kana. Jadi mukmini bila dia khabar kepada kana, semua khabar kana apa? Mesti mansub. Ya, apa kaedahnya apa? Saya tuliskan kat bawah ni kaedah dia. Kaedah ya. Okey, macam ini je kaedah. Qaf, alif, ain, dal, ta, mabutah. Kaedah. So ini adalah kaedah yang apa tuan-tuan kena mahir lah ya. Ada yang telah mahir, ada yang selalu jumpa. Ya, bila ayat yang melibatkan kana, jumlah kana kita panggilkan dia jumlah kana ya. So jumlah kana kaedah dia apa? Kaedah saya letakkan di sini ya. Kaedah jumlah tu apa dia? Ayat kana. Kaf, alif, kaf ada baris atas, nun baris atas. Kana ya. Okey ya. Kaedah jumlah kana, isim kana, isim hamzah qata, sim mim kana. Saya copy je kana sini. Isim kana mesti dia. Tulis bahasa Melayu dia, mesti. Mim, sim, ta, ya Melayu dia tak ikut Arab ya. Kalau Arab ya di hujung kalimah tak ada titik. Tapi Melayu ya di hujung kalimah bertitik. Ini Melayu ya. Isim kana mestilah. Okey, tambahlah lah senang. Okey. Mestilah marfu'. I'rab dia mestilah marfu'. Jangan hafal ya. Faham. Ya, faham. Saya tak suruh hafal ya. Bila jumpa kana, isim dia adalah marfu'. Itu kita faham, bukan ingat. Ingat tak guna ya, hafal tak guna. Yang kita kena faham ialah
isim kepada kana mesti marfu'. Okey. Dan bila ada isim kana, ayat kana, ya, ayat jumlah kana dia ada isim kana dengan khabar kana, ya. So dia ada ini isim kana mestilah marfu' dan khabar kana, saya copy je sini, tak payah nak type, kita laju sikit ya. Khabar kana mestilah mestilah mansub. Ini undang-undang dia. Ini kaedah dia ya. Dalam Quran kita kena banyak belajar kaedah, jangan hafal. Ya. Hafal tak guna. Ya, hafal dia lupa. Dia kena faham je. Ya, iaitu apabila isim jumlah kana, okey, mungkin saya bantu di sini. Ya, dia ada isim kana, copy letak sini. Ya, campur khabar kana. Itu dia konstruk dia ya. Dan barulah terangkan dia, okey. Jumlah kana, kaedah yang membabitkan kana, jadi jumlah dia, ayat dia tu, dia ada isim kana dan khabar kana. Ya. Yang mana satu kat isim kana? Yang immediately selepas kalimah kana. Tadi kuntum ni, kuntum sebenarnya kalimah kana dalam apabila dia bergabung dengan kuntum. Ya, okey. Kalau nak faham tu saya kopikan kat sini ya. Okey, buatkan arrow dia nak menerangkan kuntum. Ustaz, nak tanya, apa ni kuntum tu dia jamak ke apa tu? Kuntum. Kuntum ni saya nak tunjukkan ni. Kuntum tu ialah apa dia? Kana tambah tum. Okay, kana tahu kan? Kana ialah apa? Tahu. Fi'il madhi naqis ya. Fi'il madhi naqis, fi'il madhi yang tak sempurna. Okey, tak sempurna tu apa maksud dia? Dia tidak memberi erti perlakuan. Itu maksud dia tu. Sepatutnya fi'il madhi dia memberi erti perlakuan kan? Dan dalam ni dia bukannya perlakuan, tapi dia mengambil bentuk fi'il madhi. So makna dia bukannya apa? Bukannya perlakuan perbuatan. Dia mana dia adalah kana tambah tum. Tu macam mana menjadi apa tu? Kuntum tu. Tu dia. Ya. So kuntum adalah kana yang ditambahkan tum, dia jadilah kuntum. Bila dia bergabung tu dia jadi kuntum. Sebab tu tum ni adalah isim kana lah. So saya kalau nak bracketkan tum tu adalah isim kana. Tu dia. Bracket, wrong bracket. Tu dia. Jadi tum adalah isim kepada kana. Ya, sebab dia selepas kalimah ini kun ni sebenarnya kana ya. Kana bila digabung dengan tum ya, apa undang-undang apabila isim fa'il madhi bila bergabung dengan fa'il, nun ni disukunkan. Nun dia disukunkan. So bila nun disukunkan ni, alif ni digugurkan dan kaf ni tukar balik kepada baris dhammah. Jadilah kun. Jadi kaf baris depan dengan nun yang sukun. Jadilah kuntum. Itulah jadi kalimah kuntum. Doktor. Ya. Antum tu dari antum ke? Apa dia? Tum tu dari kataan antum, domain antum. Antum tu domain dia ya. Ya. Domain dia. Jadi tum ni ialah fa'il dia yang mewakili antum.
Ya, so di dalam kalimah ni dia bukannya meletakkan dhamir antum. Ya, dia menggunakan imbuhan saja ya. Tum ni ialah imbuhan fa'il dia. Iaitu tum yang mewakili antum. So daripada antum tu dia ambil tum sajalah. Okey. So dia adalah fa'il kepada kana, ya, sebab dia sudah menjadi apa? Fi'il madhi, ya. Fi'il madhi, bentuk fi'il madhi itu. So pada masa yang sama di dalam ayat kana tu, ya, ini sudah jadi ayat kana. So yang tum yang fa'il kepada kana tu juga digelar isim kana. Ya, so tum adalah isim kana. So semua isim kana mestilah mansub. Ni pun saya dah tulis, marfu'. Ni ya, mestilah marfu'. Tu dia ya. Ya, So- Musyir. Peranan fa'il dia masih ada lah, peranan yang tuan kata tadi. Tak ada, Peranan tak ada. Dia naqis. bonafis. Dia naqis. Dia bukannya mengambil kata kerja macam kata kerja madhi yang apa ya, ya tamun lah, yang biasa yang sempurna tu dipanggil tam. Peranan dia anggap tak penting lah. Dia berperanan bukan sebagai fa'il, tapi peranan dia sebagai isim kana. Oh, simpan. Sebab dia naqis, dia tak menjadi kalimah macam biasa ya. Dia masih wujud di situlah. Dia wujud sebagai isim dia. Isim saja. Ya, kita menyebut fa'il tadi untuk memahami bentuk madhi ya. Bentuk madhi itu. So bila bentuk madhi biasanya ada kata kerja dengan fa'il. Sebab tu kita kata ini bentuk fi'il madhi. Tetapi dia fi'il madhi naqis. Ya, naqis. Okey, kalau nak saya terangkan naqis saja, non alif dengan qaf dengan shad, ya, naqisun, lemah, yang tak sempurna. Jadi bila dia tak sempurna, dia bukannya main peranan sebagai fa'il, dia memainkan peranan sebagai isim kana. So bila dia main peranan isim, dia mesti marfu'. Okey. So bila ada isim kana, ada khabar kana. Khabar kana ni ialah yang inilah. Ya, selepas isim kana ialah khabar kana. So mu'minina adalah khabar kana. Ustaz nak tanya. Tak Ya. sempurna tu apa benda yang tak sempurna tu? Tak sempurna, makna dia bukannya kamu membuat sesuatu. Faham tak? Kalau kata perbuatan, katakanlah perbuatan contoh apa? Ja'altum. Ya, ja'altum. Itu fi'il madhi yang tam lah, yang sempurna. Ja'altum maknanya apa? Mungkin saya type kat sini ya. Nak bagi apa? Asal dia ialah ja'ala ya. Tapi bila sambungkan dia jadi ja'altum. Wow, mim yang sukun. Okey. Ja'altum. Ini fi'il madhi. So fi'il madhi memberi erti tum ialah kamu, ja'ala ni ialah menjadikan. Jadi kamu telah menjadikan ataupun kamu telah membuat. So membuat tu ialah kamu telah membuat ialah ayat apa? Ayat perbuatan. Kata kerja lah maknanya. Ini kata kerja lah, perbuatan, ja'ala, menjadikan ya. Tetapi di sini kamu bukannya membuat sesuatu. Kuntum ni, kamu adalah, karena daripada sebab dia fi'il madhi naqis dia panggil. So dia bukan memberi makna perbuatan, dia memberi makna adalah. Jadi kuntum mana dia? Kamu adalah, ya.
Kalau sini kalau saya nak masukkan makna dia ialah ke sini kamu telah menjadikan. Itu perbuatan lah tu. Mim, non, jim, alif, da, ya, kaf, nun. Itu kan perbuatan tu. Kamu telah menjadikan. Okey. Apakah makna kuntum? So, saya kopikan kat sini. Okay. Adalah kamu. Kamu adalah. Kamu adalah. Melayu tak cakap adalah kamu ya. Dia terbalik. Kamu adalah. So, kamu adalah ni perbuatan ke? Bukan. Okey. Nanti aku mampu muminin. Oh, panjang tu apa tu? Kan? Betul ke bawah tadi ya? Faedah. Ini ke bawah kot. Okey. Jadi, makna dia ialah kamu. Kaf alif, mim, waw. Bukan kamu melakukan sesuatu ke, kamu telah buat itu, buat ini ke, tak ada. Mana dia, kamu adalah. Ya, so adalah bukannya perbuatan. So maknanya apa? Di tempat tu dipanggil fi'il madhi naqis. Fi'il madhi yang tak sempurna. Dia tak memberi erti perbuatan, tapi dia bentuk perbuatan, bentuk fi'il madhi sama je. Ja'al ni ada baris, ya. Ja'altum kuntum sama je. Ja'altum ni adalah ja'ala tambah tum, kuntum ialah kana tambah tum. So bila kita jumpa ayat sama ada kita jumpa ayat kana, ya, tak ada tum dia akan jadi kana. Ya, kalau tak ada tum, ya, in kana sebab untuk seorang. Sebab ini ramai sebab tu dia tambah tum. Ya. In kana bermakna fa'il dia kepada fa'il madhi tu apa? Dia seorang lelaki. Fa'il dia seorang lelaki tu akan menjadi isim kana. Tapi bila seorang tak bolehlah apa? Mukminin. Ya, so saya tunjukkan sini kalaulah in kana, ya, apa jadi? In kana saya bawa ke ayat muka baru, baris baru. Ya, kalau sini bukannya kuntum, dia kana saja. So dia akan jadi sebab seorang ya. Sekarang ni seorang tu pula dia seorang lelaki. So tak bolehlah mukminin, ya, dia kena apa? Mukminin. Ada okey, ini seorang yang mansub, ya. Mansub apa dia? Mansub dia akan mengambil baris, dia akan jadi macam ni ya. Untuk itu untuk dua orang ya. Ini untuk seorang dia akan jadi apa? Tanwin dengan alif. Itu kalau untuk seorang. In kana sebab seorang tu ialah dia seorang lelaki, dan khabar dia kena mansub, ya. Khabar mesti mansub. So dia akan jadi in kana mu'minan. Ini adalah khabar kana. Isim kana dia mana? Isim kana dia tersembunyi ya. Sebab kana ialah fi'il madhi naqis dengan pelaku dia seorang lelaki itu tersembunyi di dalam kana ni ya, tidak dinyatakan. Itulah isim kana. Okay, maknanya di sini isim kana dia mustatir ya, dia tersembunyi, iaitu siapa? Dia seorang lelaki. So kalau kita nak terangkan sini, isim kana dia apa? Huwa lah. Huwa isim kana.
ataupun kita isim kana huwa. Okay, so isim kana huwa kita sebut dia mustatir, tersembunyi ya. Mustatir. Dan khobar kana, khobar baro kana, kaf alif nun apa mukminan. So khobar khobar dia adalah mukminan. Okey, mukminan mansub ya, mim nun sad waw ba. Khobar mesti mansub. So isim kana huwa ni dia mesti marfu. Okey, itu dia. Kalau ke ayat in kana, dia dah jadi mukminan sebab seorang ya, dan dia mansub, dia mengambil baris atas, bertanwin dan ikuti dengan alif. Itu konstruk untuk isim yang mansub mufrad. Muskil kan. Huwa maknanya dia juga lah. Dia lelaki kan. Dia fa'il dalam kanan ni ialah dia lelaki, sebab tu dia mustatir. Oh, ya. Kalau fa'il madhi, kalau fa'il dia seorang lelaki, dia tidak ditulis di dalam kan, tak ada tulisan dalam tu lah. Dia tersembunyi. So mesti lelaki lah. Jangan hia ya. Bagi muskil tuan, bila wakaf dalam Quran, kita baca dia huwa, kita berwakaf hu. Itu memanglah, kalau wakaf memanglah waw tu dimatikan. Oh, faham. Waw tidak baca kalau kita wakaf. Oh, ya. La ilaha illahu kan. Kita berhenti betul lah tu. Tapi ejaan dia masih huwa. Oh, jangan masih huwa. Bunyi saja, sebutan saja hu, tapi ejaan jangan tulis hu. Waw mati ya. Waw tu kena letak pada atas. Mana kalau dia tak baca bahasa Arab, dia akan keliru kan. Memang. Tajuk saja dah keliru dah kan. Sebab tu kena belajar ya, kena belajar. Tujuan dia tunggu ngajar baca wakaf hu, tapi di pengertian sebalik tu dia tak boleh jawab. Dia tak ngajar menulis kan? Dia tak boleh nulis. Iyalah, sebab tu menulis ni penting ya. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk memahirkan kalimah, sekali lagi saya pesan ya, tuan-tuan dan puan-puan kena menulis. Gunakan leksilogos ni yang saya tunjukkan ni. Kalau belum pandai menulis, belum boleh menulis, maknanya tak kenal lagi ya. Walaupun dah pandai, dah boleh sebut. Ya, belum lagi ya. Tu baru 40% saja tu. Kalau menyebut tu 20, 30, 40% saja, belum lagi kenal. Tuan, bila mengajar tajwid, dia bila dia tanya, dia tak boleh urai lah. Mana hukum tajwid sepenuhnya adalah terjawab dalam bahasa Arab Quran lah. Sebab tu bila nak mengenal Quran, nak mengenal kalimah, tajwid, nahu, soroh kena belajar sekali. Oh, ya. Jangan asingkan. Sambatik lah, sambatik. Yes. Kalau asingkan, dia tergantung ya, dia belum lagi dapat mengenal. Doktor, selalunya khabar dia mengambil mengambil marfu kan? Yang ni dia mengambil mansub. Sebab betul lah, khabar mansub. Dia selalu dia memang ambil mansub ya. Kalau ada setengah lain khabar dia mengambil marfu kan? Itu khabar inna ya. Jangan confuse ya. Ada inna, ada kana ya. Kalau inna dia terbalik. Kalau inna isim dia mansub. Khabar dia marfu. Dia terbalik. Sekarang ni bukan isim inna, isim kana. Okey. Ya. Kalau saya nak tunjukkan tu pun tak apa ya. Saya ambil ni je, senang je. Tak susah pun. Saya copy tu. Ya, saya pergi ke baris lain.
Sekarang saya buat isim inna pula. Ya, kalau sini ambil isim inna, tukar kepada inna lah. Kotak dari bawah, nun dengan tasydid pada atas. Sekarang isim inna pula ya. Dan itu jumlah inna dipanggil ya. Untuk jumlah inna, maknanya ayat inna lah jumlah tu. Tukar ni je. Jumlah. Kalau nak complete ni pun tak apa. Kaedah inna ya, sebab soalan tu inna, saya jawablah nanti ni apa, tak tidur malam pula tak dapat jawapan. Kan, kenapa? Sebab kita tak, kalau kita tak kemas, kita akan confuse sampai bila-bila. Okey, so sekarang ni ialah jumlah inna. Innallaha ma'as sabirin sebagai contoh kan ya. So isim inna mestilah mansub. Okey, bawa masuk ke sini. Okey, jangan confuse. Ya, so khabar inna menjadi marfu'. Okey, masuk. Okey. Innallaha. Sebab dia mansub. Allah tu jadi baris atas mansub sebab dia isim kepada inna. Innallaha dia mansub. Ya, ma'as-sabirin. Ma'as-sabirin tu marfu'. Ya, kedua sekali ayat tu ma'as-sabirin tu adalah mansub, dia dalam bentuk idhafah. Dia khabar. So khabar dia marfu', isim dia mansub. Untuk isim kana, isim dia marfu', khabar dia mansub. So khabar di bawah tu khabar inna lah ya Doktor. Apa dia? Khabar di bawah tu khabar inna lah ya, dan khabar inna mestilah mansub marfu'. Sorry, silap ya. Okey, tak habis. Okey, terima kasih. Ini khabar inna. Okey, khabar inna mestilah marfu'. Isim inna mesti mansub, khabar inna mesti marfu'. Yang tadi apa dia? Isim kana marfu', khabar kana mansub. Ya, dia terbalik. Okey, ada juga orang buat kaedah apa? Dia gunakan metod je lah. Dia kata isim kana jadi apa? UA sebab marfu' dia baris depan kan. Sini bunyi A. So kalau kalau inna dia jadi AU. UA AU. Itu untuk budak kecil belajar lah ya. Kita bukan budak kecil, kita dah orang tua, tak boleh lah belajar AU UA ya. Kita kena belajar isim kana marfu', khabar kana mansub. Okey, isim inna mansub, khabar inna marfu'. Kalau nak ajar cucu kita boleh AU dengan UA ya. Okey, saya simpan yang ni. Ya, kalau nak dibuat rujukan lagi boleh digunakanlah ya, insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Assalam.